الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kalian akan diberi rezeki. Kita-kitalah kalau sungguh-sungguh betul bertawakal pada Allah, kita akan diberi rezeki, kata Nabi. Seperti mana? Seperti burung-burung. Bagaimana keadaan tawakalnya burung-burung? Tagdu khimasan wa taruhu bitanan, keluar pagi dalam keadaan perut yang kosong dan pulang petang dalam keadaan perut yang penuh. Sadaqallahul azim, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang dimulakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat, ayah dan bunda yang saya hormati. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Marilah kita syukur, panjatkan, rafa'kan, tinggikan, angkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pelbagai nikmat Allah Taala kurniakan kepada kita. Infinity, tak terhitung nikmat yang Allah Taala bagi. Wa in ta'udu ni'matallah, kalau kamu hitung satu nikmat yang ada pada kamu yang diberi oleh Allah, nikmah ni satu nikmat. Kalau banyak nikmat, sama ada ni'mat ataupun ni'am, jamak taksir ataupun jamak, banyak-banyak nikmat. Tapi Allah Ta'ala kata satu je nikmat. Single ada kan, satu ada, satu, dua, muannas, jamak pun ada, syarat ni ada. Tapi di sini Allah Ta'ala satu pun nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita ni, kita tengok betul-betul, tapis betul-betul, nilai betul-betul, Allah Ta'ala kata la tuhsuha, kamu tidak akan dapat menghitung sebegitu besar nikmat. Kalau sebelah mata kita ada orang nak beli, tuan-tuan nak jual berapa? Juta, 2 juta kan? Kalau perlukan duit mungkin akan jual juga. Tapi kalau tak perlukan duit, kita akan kata tak ada harga, tak ternilai sebelah mata. Satu jari ke, satu tangan ke, dan nikmat-nikmat yang lain. Satu jari cukup tak ada kan? Nah, katanya kalau tak ada ibu jari susah nak pegang, tak ada jari lain lah pun susah juga. Jadi sebenarnya nikmat yang begitu besar yang sedang kita kecapi, bila rasa nikmat tu sedar baru tak ada, baru rasa penting, bila kehilangan.
Tapi sifat orang beriman merasakan apa pun nikmat yang diberi itu tak terhitung nikmatnya, dan nikmat yang lebih besar dan tersangat besar, iaitu nikmat mengenal Allah dan nikmat beramal, nikmat iman dan nikmat beramal. Ada juga ramai orang beriman tapi tak beramal, dan sedikit je orang beramal tapi tak beriman. Siapa dia orang munafik tak nampak kan? Dia beramal tapi tak beriman. Kesempurnaan orang Islam tu dia beriman dan dia beramal. Dan hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kita sambung nasihat kata-kata hikmah Imam Al-Haddad, moga memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darain ya amin amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu masya'nu fi syuhudi taksir fi taksir. Kata Imam Haddad, qala radhiyallahu anhu, bukan sesuatu perkara yang mulia itu melihat kekurangan di dalam kekurangan. Masya'nu fi syuhudi taksir fi taksir, kan? Kalau kita kecewa, kita kata kan, kalau kita buat kesilapan, kita rasa sedih, rasa memang kesilapan kita buat dosa, kita rasa menyesal, kita kata kenapalah aku buat. Bagus tak macam tu? Bagus. Postmortem, muzakarah, kita perbaiki, bagus. Tapi itu bukan satu kemuliaan yang besar, kerana kebanyakan manusia akan memandang kelemahan pada kesilapan dan kelemahan. Memandang kesilapan, saya telah buat dosa, saya telah buat silap, saya telah buat kelemahan, memandang dan penyesalan, itu bagus. Tapi itu bukannya perkara yang sangat mulia, yang sangat bagus. Ada perkara yang lebih bagus daripada itu. Sebab kita biasa buat benda tu, tak, kita kena buat perkara yang lebih tinggi daripada itu lagi. Sesungguhnya perkara yang mulia ialah apabila seseorang itu menyaksikan ketaksiran. Innama sya'nu syuhudu taksir fi tashmir, menyaksikan ketaksiran, kekurangan, kelemahan dalam ketaatan, iaitu beribadah. Tulang balik kan, supaya dapatlah, kalau nak ditulis ke nak diingat malam ni mudah je. Bukanlah satu kemuliaan yang sebenar melihat kekurangan dalam dosa, melihat kekurangan dalam kesilapan, kan? Kenapa boleh silap ni? Kita postmortem, kita baiki. Saya mengakulah saya salah, saya minta maaf, itu bagus. Tapi bukan perkara itu yang lebih bagus lagi, lebih utama. Buat juga, tapi jangan tak buat yang kedua. Yang tak buat kedua ni apa? Sesungguhnya perkara yang mulia ialah apabila seseorang itu menyaksikan kelemahan, ketaksiran, kekurangan dalam ketaatan, khusus dalam ibadah. Contoh yang lain apa dia? Tadi solat tadi, maghrib tadi, khusyuk tak? Puasa ni sempurna tak? Buat haji, buat umrah sempurna tak? Melihat kelemahan dalam ibadah, melihat kelemahan dalam ketaatan, itu lebih utama daripada melihat kelemahan di dalam dosa. Itulah di antara perbandingan. Jadi buat dua-dua, jangan tak buat dua-dua. Tapi biasanya kita akan melihat kelemahan dalam kesilapan, itu sungguh-sungguh kita lihat. Kalau orang tu buat salah, kita buat salah ke, anak kita buat salah, kita sungguh-sungguh marah. Tetapi kita tak melihat kesungguhan, kita tak melihat kelemahan di dalam ketaatan. Kan, okeylah, kira dah puasa pun okeylah, ada kelemahan pun tak apalah, tak puas motor untuk urusan tu, itu tak nak. Itu bukan kesempurnaan melihat kelemahan, kan? Ada orang tuan dia tak puas hati, dia tak dapat 100%. Kalau tuan-tuan semua macam tu, baguslah. Kita kalau dapat A ke, dapat 80 kan, Alhamdulillah dah. Bagus macam tu bagus. Tapi biasanya kalau gagal, kita akan marah betul. Gagal marah, silap marah, tak apalah. Tapi kesempurnaan tu, dia nak dapat 100 juga. Sebagai contoh lah, perbezaan. Ada 2-3 orang kawan-kawan macam tu kan. Maka macam tu juga hadirin mulakan Allah SWT, Imam Haddad ni pesan, jangan kita berbanyak syuhudu taksir fi taksir, selalu sangat hanya saja melihat kelemahan dan kesilapan pada dosa,
pada kelemahan semata-mata itu, buat bagus juga. Tetapi jangan kita meninggalkan kemuliaan sebenar, syuhudut taksir, melihat kelemahan tu di dalam ibadah. Itu lebih utama lagi. Duduk kena buat lah. Dulu kami belajar di Mesir, kalau ziarah tetamu kan, kita ziarah ke, lepas habis ziarah ke, dia akan cakap samihna ala taksir, maafkan kami atas kekurangan menyambut tetamu ni. Taksir, kekurangan, kelemahan. Solat jamak dan qasar, jamak himpunkan, qasar pendek kan, qasar pendek kan, qasir pendek, kelemahan, macam itulah. Maka orang Arab kata samihna ala taksir, maafkan kami ke atas kekurangan kami dalam menyambut tetamu kan, sediakan makan pakai. Okey, itu juga kita jangan melihat syuhudut taksir hanya pada dosa, kemungkaran saja kan, kelemahan kan. Itu je kita tengok. Benda yang baik tak nak tengok kan, tak nak baiki kan, jangan. Tapi kesempurnaan kemuliaannya apa, kata Imam Haddad, apabila seseorang itu menyaksikan, pastikan kelemahan, kekurangan dalam ketaatan beribadah kepada Allah, ini lebih utama kan. Maka dia mulakan Allah SWT. Inilah kata hikmah pada malam ni. Macam mana kita pun nak tengok kan, kalau kita dah buat kerja tu bagus dah, tapi kena sangat-sangat berhati-hati bahawa mungkin ada kelemahan dalam kerja kita kan. Apa taksir dalam kerja buat kita ni? Syarahan, sekadar melihat perbuatan dosa itu tidak baik bukanlah perkara yang hebat. Bagus juga kita buat salah, kita menyesal, bagus. Kalau kita kan, kita baiki, betul. Ini kerana semua orang yang berakal pasti melihat kekurangan di dalam perbuatan dosa. Sepatutnya orang berakal tu melihat kekurangan lah kan, terbuat silap, terbuat dosa, tak sepatutnya lah kita buat macam ni. Tapi kalau untuk urusan perkara yang baik, untuk ketaatan, tak sungguh-sungguh pula, janganlah kan. Kita dah buat umrah kan, buat umrah yang sempurna, buat haji yang sempurna, baca Quran yang sempurna, asal baca pun okey dah ustaz. Jangan macam tu. Tak melihat taksir dalam ibadah kita kan. Ada peluang untuk orang boleh dengar betulkan bacaan kita baca. Saya di Sudan, kita waktu cuti tu kita jalan-jalan dekat sana lah, dekat 2 bulan kan. Bukanlah jalan-jalan nak makan angin saja kan, maksudnya kita sambung belajar jugalah, belajar ambil manfaat talaki di sana. Jadi orang Sudan tu dia tengok kan, daripada mana belajar ke? Belajar daripada Malaysia. Belajar sini tak? Saya ambil belajar di Mesir, cuti ni pusing-pusing belajar di sini. Oh, saya dengar pelajar Malaysia ni bagus baca Quran. Boleh tak saya baca Quran kamu? Ni orang Arab ni, Sudan ni. Saya kata boleh baca lah. Umur 50 lebih dia baca kan. Sampai saya tertidur bulan Ramadan, tertidur kan, bahasa tertidur ke Zuhur tertidur, dibaca juga. Dia tu lagi 6 juzuk lah, khatam 30 juzuk lah, bacaan harian dia Ramadan lagi. 6 juzuk tu habis baca dengan saya. Dan kalau sedar kita tegur-tegur lah. Lepas tu orang keliling cakap, tengok tu, orang Arab belajar dengan orang Ajam. Maksudnya apa? Dia nak belajar juga kan. Dia ada masa untuk dengar, baiki bacaan saya, dengar kan, baca kan, dengar kan. Ayah kan, anak-anak balik, anak-anak belajar agama, belajar Quran, bila anak-anak ada, semak ayah baca, okey. Kalau ayah mengajar anak tu, okey, bagus lah. Anak-anak menghafazkan, sini saya nak semak, dah hafal apa dah kan? Surah Al-Mulk dah hafal tak? Kau baca, ayah nak dengar, lancar tak? Saya tak hafal, dengar, kau tengok kau baca betul tak, kau dah ingat belum? Maka dia mulakan Allah Subhanahu Wa Taala belajar kan. Dia rasa kita baiki. Memanglah mungkin kita, kalau kita kelemahan dalam baca Quran ni, saya tak jadi imam Ustaz, saya salah baca pun tak apa kan. Tapi kita akan baca Quran hari sepatutnya kan. Silap-silap kita baiki kan. 30 juzuk tu mestilah kan, sungguh-sungguh lah kan. Kalau tak kita betul-betul, mesti ada kesilapan, kelemahan kan. Kita pun sama juga tuan, saya pun baca pun ada kelemahan juga kan. Kalau ikut belajar di Mesir tu, belajar baca Quran dengan ustaz tu 10 ustaz saya lah yang pernah sempat belajar. 4 yang saya baca khatam daripada awal sampai habis, 4. Lagi 6 tu baca sikit-sikit je lah. Tapi kita tulis lah, dah belajar guru ni belajar.
Di jumlah daripada 10 tu saya catat daripada guru pertama sampai guru ke-10, boleh katakan guru kedua sampai guru ke-9 tu kalau kita baca tu dah tak ada salah sangat, silap-silap sikit je. Tapi guru pertama tu datang sampai sekarang baca salah lagi. Adik saya hafiz Quran sampai Mesir. Saya kata, Wan, ni aku nak bawa kau jumpa ustaz ni. Dia baca Fatihah 30 minit, 30 juzuk dah hafal ni. Baca Fatihah lama, betulkan Fatihah 30 minit. Ia akan nak wudu lama, Ar-Rahmanir Rahim pun lama. Subhanallah. Untuk sekadar umum bacaan Quran, okey tuan-tuan, tak ada masalah. Ataupun jadi imam pun bukan senang nak Fatihah tu, nak bagi rosak dah sehingga tak sah solat tu. Kalau secara fiqh sampai berubah makna je. Kalau dah perubahan huruf, perubahan baris, itu tak mengubah makna, masih betul lagi Fatihah, masih sah lagi solat. Jadi sekarang ni kita cerita pasal Quran, bukan pasal sah solat, tak solat. Untuk batal solat tu, betul salah Fatihah tu jauh sangat. Saya kawan saya pergi Cina, dengar imam Cina baca Fatihah, tak tahu dia baca Fatihah. Sah tak solat? Sah lah. Dia paling alim imam tu. Kami pergi kampung asli pun tak dengar Fatihah ada Fatihah. Tak payah jauh, nak pergi Cina, Malaysia je. Kampung asli, belajar pun sikit-sikit, ustaz pun dah balik, kawan tu dah jadi imam, baca Fatihah tak dengar Fatihah. Sah tak solat? Sah solat dia. Itu yang paling pandai. Kalau untuk urusan sah solat tak solat, dah sah dah semua, alhamdulillah. Untuk kesempurnaan taksir, melihat ke taksir, tak dulu ulama sirah datang kan, syekh tu dia ajar Quran, yang depan-depan duduk tu kan dia tak pandai semua, pandai-pandai semua kan, dengar lagi, ambil berkat lagi. Maka dimulakan Allah SWT. Situ taksir dalam Quran. Melihat taksir dalam puasa, tentang kita memang puasa 6 tu niat puasa sunat 6, jaga, okey. Tapi di antaranya niat juga, ya Allah, taksir kami Ramadan 30 hari itu tak tahu kelemahan kami, tak tahu. Maka puasa 6 yang sunat ni moga menjadi tampalan bagi puasa kita yang 30 hari itu tak tahu, termakan ke, terminum ke, kan, terkena sengaja ke, kan. Niatkan juga puasa 6 tu menutup kelemahan puasa fardu. Sebenarnya tak niat pun tak apa, tapi bila kita tambah, kita luaskan niat, maka kita jaga, kan. Kalau puasa, walaupun puasa 6 tu sekali niat qada, maka tak boleh batalkan dengan sengaja. Tu fiqh kan, dia puasa 6 tapi campur niat qada, maka sama juga tak boleh batal dengan sengaja. Kalau puasa sunat tak ada niat qada, boleh lah. Kalau ajak open house makan, kena faham lah hukum makam yang ada. Taksir kelemahan dalam puasa, kan, kelemahan dalam baca Quran, kelemahan dalam ibadah tu risau kan, khusyuk tak, kan. Kalau kita solat maghrib tak khusyuk, tak boleh ulang kan, tak boleh ulang. Solat fardu, kan, tak ada dalil-dalil tanda-tanda kita batal, maka mengulangi itu haram hukumnya. Jadi kadang-kadang kita perasan kalau kita hadapi mungkin kita tak khusyuk, kita ada kelemahan, maka qablah ba'dah kita tu sangat-sangat kita harapkan menampal ke taksir dalam solat fardu kita. Macam tu, kan. Maka dimulakan Allah SWT yang menghadap pesan, dan lihatlah, innamas sya'nu syuhudu taksir fi tasmir, pada ibadah. Melihat ketaksiran yang sebenar adalah ketaksiran kelemahan di dalam ibadah. Itulah kehebatan yang sebenar. Kehebatan itu adalah melihat kekurangan dalam menunaikan ketaatan, kerana hak Allah itu terlebih agung dan tinggi. Ia sentiasa melihat walau di bawah ibadat seluruh alam sekalipun, ia sebenarnya tiada apa-apa, kan. Hak Allah tu besar. Jadi kelemahan dalam menunaikan hak Allah tu, ini satu perkara yang sepatutnya tak boleh dimaafkan untuk diri kita. Macam tu. Bahkan ia merasa malu, betapa hamba yang hina adakah layak untuk menjadi hamba kepada Tuhan yang maha agung ini, kan. Salafus soleh kita selalu berwirid atau berwirid, kan. Di antaranya apa, kan, sesungguhnya saya ini tidak layak menjadi hamba-Mu ya Allah. Atas dasar apa dia kata macam tu? Kerana ketaksiran dalam ibadah. Semua perintah-perintah Allah ni semua ada taksir, sehingga salafus soleh berwiridkan terhadap diri mereka sendiri, wahai Allah, saya ini tidak layak menjadi hamba.
Bila kita boleh cakap macam tu, kalau kita di tahap buat je tak betul, buat je tak betul, kita akan cakap, kalau kita sebagai pekerja lah tuan, buat semua kerja salah, kita akan apa? Berhenti lah, saya tak boleh buat kerja ni lah, saya berhenti kerja lah kan, saya kena pecat pun tak apalah bos. Itu kalau kerja. Kalau kita dengan Allah, kita akan cakap apa? Kita ni tak layak jadi hamba Allah lah. Itu dah sama je kan. Kalau kita sebagai pekerja buat je silap, bos marah, hari-hari 10 kali bos marah. Bos kata patutnya kamu ni saya berhentikan je. Betul lah bos, saya memang tak layak lah buat kerja ni, saya pun tak pandai, tak sesuai saya kerja ni, saya memang tak maaf lah bos. Kita berhenti kerja. Ada kalau kita hamba Allah, kita akan duduk apa? Saya ni tak layak lah, semua silap, semua kurang. Ni siapa cakap tentang salafus soleh, lebih bapa kepada segala soleh Sayyidina Abu Bakar kan. Orang dijamin syurga, orang pertama masuk syurga lepas Nabi-Nabi. Selalu dia wiridkan apa? Alangkah baiknya kalau aku ini seperti rumput yang dimakan oleh binatang ternakan. Tanya Habib tak ada apa-apa dah. Alangkah baiknya kalau aku ni bulu pada badan orang beriman. Alangkah baiknya aku ni debu-debu yang berterbangan. Kenapa kalau sampai tahap Sayyidina Abu Bakar kena lafazkan perkataan tu? Sebab mengetahui hakikat seorang hamba. Sayyidina Abu Bakar ni ketika pemilihan khalifah ni kan, dia orang pertama yang mengangkat tangan Sayyidina Abu Bakar dan Abu Ubaidah Jarrah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Ubaidah Jarrah, 3 orang ni pergi ke perkumpulan orang Ansar. Orang tengah sibuk nak urus jenazah Nabi, orang Ansar kumpul nak cari khalifah. Bising-bising kata Abu Bakar bincang, jumpa Abu Bakar kata pergi jom. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Ubaidah Jarrah pergi. Dan perbincangan tu yang pertama mengesyorkan khalifah, iaitu Sayyidina Abu Bakar yang mengesyorkan kan. Saya mencadangkan Sayyidina Umar menjadi khalifah. Abu Ubaidah Jarrah mencadangkan Sayyidina Abu Bakar. Umar tu, ya Allah, saya mencadangkan kamu, bukan kamu mencadangkan saya. Ini kata Sayyidina Umar, turun tangan dia, saya mencadangkan kamu. Saya ajak kamu datang mesyuarat, nak lantik kamu, bukan nak lantik saya. Sayyidina Abu Bakar melantik orang lain, mengasa melantik orang lain kan. Dan dia selalu pesan dalam khutbah dia, tadi kita Jumaat kan selalu pesan, saya ni dilantik oleh kalian, maka saya perintahkan yang baik, kalian tak dah. Ada pun perintah-perintah yang mungkar, kalian tolong saya, ingat saya, cegah saya kan. Selalu bertanya dengan anak beliau kan, isteri Nabi, apa lagi sunnah-sunnah Nabi yang belum bapamu laksanakan? Patutnya kau rapat sebelum Sayyidina Aisyah kawan dengan Nabi, kahwin dengan Nabi, Abu Bakar dah rapat dulu dengan Nabi, lebih rapat lagi, sama-sama hujang, pun merasakan taksir melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sifat orang beriman kan, rasa tak sempurna lagi sunnah kan. Itu juga perintah-perintah Allah yang lain. Ni perintah Allah yang kita buat rasa taksir. Ada lagi apa tuan-tuan? Perintah Allah yang tak pernah buat lagi. Banyak lagi kan. Itu kita kena buat tu. Kita dengar hadis kesempurnaan solat duha ni berapa rakaat? 12 rakaat. Kita dengar subhanallah, 2 rakaat sekian pahala, 4 rakaat sekian pahala, 6 rakaat sekian pahala, 8 rakaat sekian pahala. Nabi cakap ni 12 rakaat sekian pahala. Kita dengar, oh subhanallah, duha ada 12, lepas tu tak pernah buat. Contoh, bagi contoh, boleh tak? Tak boleh. Paling kurang kalau kita pernah dengar mana-mana perintah Allah, sunnah Nabi, fardu yang kita buat adalah yang sunat ni. Dalilnya para ulama mengatakan paling kurang buatlah sekali seumur hidup. Taksir tak pernah buat. Contoh, sebagai contoh lah, bukan nak cerita pasal doa je, contoh-contoh yang lain. Contoh banyak lagi dengan nasihat-nasihat lain. Dengar wirid, satu wirid yang telah didatangkan oleh hadis Nabi, oh macam tu, mungkin tak istiqamah amat, buatlah sekali seumur hidup. Sebenarnya doa kan, buat sekali, Ustaz kata buat sekali, esok buat lah. Tuan-tuan istiqamah lah 12, ok lah, tuan-tuan pesan ke orang lain lah, dengan 12 orang kena buatlah sekali semua hidup. Mana dalil dia? Dalil dia Nabi bagi tahu nasihat untuk solat tasbih. Kan? Kalau boleh laksanakan setiap hari, kata Nabi, faf'al, laksanakanlah. Macam mana tuan-tuan? Nabi kata kalau boleh buat setiap hari solat tasbih, laksanakan.
Ada tak orang buat? Ada orang buat. Ramai orang buat. Salafus salih buat, guru-guru kita buat. Ustaz saya tu dia akan buat solat tasbih lepas ba'diyah isyak. Witir ke tak witir ke? Kalau kat madrasah memang nampak lah. Kalau kat rumah kan, dekat surau ke masjid kan, tempat biasa dia cuti dekat kampung tu, siap masjid tu tutup semua. Kipas kat situ dia buka, lampu semua tutup. Lepas 40 minit baru keluar balik rumah. Kan berapa lama dah buat? 70 tahun. Umur dah 70 lebih. Kan solat-solat tasbih. Dia kata kalau boleh buat dah hari-hari, fa'al laksanakan. Tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tak boleh sangat, buatlah sekali seumur hidup. Bila Nabi kata, ulama gunakan dalil yang sama, kes yang sama untuk mana-mana amalan sunnah yang lain. Kalau pernah dengar kat telinga saya tuan-tuan, akal kita, radio, hadiah apa semua, buatlah sekali seumur hidup. La'alla boleh jadi lepas tu kita boleh sekamah. Kan? Tak buat 12 kan, buat dulu. Kan? Ustaz saya tu dia memang sekamah 12. Dia kata isteri-isteri Nabi semua buat 12. Nabi cakap sekali je semua buat 12. Kan? Isteri Nabi kan, betul lah tu, layak ada jadi isteri Nabi kan. Semua buat 12 rakaat. Kita tak adalah buat 12 tuan kan. Ustaz saya pesan, kalau belum kaya buat 4. 2 rakaat ni untuk orang kaya je. Ustaz marah tu kan, marah tu kan. Saya buat 4 daripada buat rasa, sampai lah sekarang buat 4 je. Buat 12 jangan-jangan bila free, tengok ini masa dah lapang sangat dah ni, barulah buat 12. Ada satu lagi waktu saya buat 12, waktu nak doa mustajab buat 12 ni. Tu cara saya lah kan. Ada benda yang nak di doa mustajab ni, ada benda lah yang saya nak minta Allah ni, waktu tu lah saya buat 12 kan. Maka dimulakan Allah SWT tu lihat taksir dalam ibadah yang tak pernah buat. Kita tengoklah apa yang tak pernah buat. Solat tasbih apa biasa buat lah, mayang duha tadi, dan amal-amal. Tengok balik apa yang pernah saya diberi nasihat. Apa lagi yang malam yang kena buat sekali seumur hidup? Khatamkan Al-Quran 30 juzuk di dalam solat. Entah panjang lagi 100 tahun, 200 tahun kan nak baca. Yang duduk tak apa, kata kursi ingat dari Allahu Akbar waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim baca letih Allahu Akbar rukuk sampai habis semayang. Itu tanda khatamkan Quran di dalam solat kurang-kurang sekali seumur hidup kan. Sayyidina Osman khatam setiap malam 1 kali. Dan banyak lagi nasihat-nasihat yang lain. Kita kata melihat taksir kelemahan-kelemahan dengan tidak pernah melakukan amalan itu, kena hati-hati. Puasa sunat putih 13, 14, 15 dengar dapat kali dah ustaz, buat tak pernah. Itu cerita dia. Nanti mula, bolehlah mula kan puasa putih. Tuan-tuan kalau belajar pasal puasa jadi banyak nanti. Puasa putih ada, puasa hitam pun ada. Itu dalam khutbah disebut. Kata dah lama tak dengar puasa hitam. Buatlah jangan-jangan. Puasa hitam bila? 1, 2, 3 awal bulan ataupun hujung bulan 28, 29, 30. Itu puasa hitam, bulan gelap. Puasa putih bulan terang. Kalau kita ambil tu semua riwayat, dah 9 hari dah sebulan. Isnin Khamis tambah lagi 8 sebulan yang tak puasa, 6 hari, 8 hari tak puasa kan. Mereka tuan-tuan Nabi puasa setiap hari Senin kan. Ulama guru-guru kita buat musyarat sana sini, atas kapal terbang hari Senin puasa juga. Tengah flight ni makanan dah udah dah, nasi ulama tak flight puasa juga. Boleh bungkus, tak boleh bungkus, tak payah bungkus. Moga Allah Ta'ala kita taufik untuk sentiasa melihat taksir, melihat kelemahan, kekurangan di dalam perintah-perintah Allah. Ini kemuliaan yang sebenar, kebaikan yang sebenar. Kerana apa? Kerana melihat hak Allah yang agung di dalam amal ibadah tu. Tu bukan melihat zat perintah amal ibadah tu semata-mata, tapi melihat dalam perintah Allah tu adalah adanya hak-hak Allah. Dan dalam solat, haknya Allah tidak boleh teringat selain daripada Allah. Ini maksud hak solat. Memang susah kan. Daripada Allah tu Allahu Akbar, daripada Allah sampai Allah Assalamualaikum warahmatullahi.
wabarakatuh wa maghfiratuh. Daripada Allah, sampai Allah ni, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak boleh teringat selain daripada Allah. Itu maksud hak solat. Teringat juga, pusing, istighfar lah, kembali balik. Kan? Depan isteri kita tengah sarapan tapi ingat perempuan lain, kalau dia boleh tengok hati kita macam mana? Masalah. Contohlah kan, depan saya pun awak ingat orang lain lagi, contoh kan, masalah. Itu makhluk dengan makhluk. Kalau dengan Allah, kita rasa aduh, teringat benda lain pula. Lepas tu salafus salih ni, dia jaga solat dia, latih solat dia sembahyang sunat lah, khususnya sembahyang fardu tu kena bagi tumpuan dengan imam. Sembahyang sunat tu kadang dia sembahyang laju sikit, supaya apa? Di dalam solat sunat tu tidak teringat selain pada Allah. Syarat tumaninah lah, rukuk sujud kena tumaninah, kalau tak batal kan? Tapi dia segerakan solat dia supaya tidak ada masa senggang, boleh teringat akan selain pada Allah. Kadang-kadang kita sembahyang sunat pun terleka juga. Sembahyang fardu terleka tu sepatutnya teruknya ialah sembahyang sunat pun leka juga. Bila sembahyang duha tadi 8 rakaat kan, 12 rakaat lama, terleka juga. Jadi sehingga apa, kalau rajin kita melihat taksir dalam ibadat ni, maka kita akan keluarlah perkataan lafaz, betapa hamba yang hina ini adakah layak untuk menjadi hamba kepada Tuhan yang Maha Agung. Baru kita akan keluar, saya ni tak layak jadi hamba Allah. Bukan kata tak layak semata-mata lah, tapi buat barulah, perbaiki lagi, perbaiki. Sehingga kita kata semua buat tak sempurna, solat tak sempurna, zikir tak sempurna, baca Quran tak sempurna. Kita akan merasa macam itulah. Itulah namanya melihat taksir di dalam ibadah, bukan melihat taksir di dalam kemungkaran saja. Nasihat Imam Adab yang seterusnya, qala radhiyallahu anhu, idza aradta an tastafiya insanan li nafsik fala ba'sa an tamtaminahu bima la yasihu al-istifa'u bidunih. Qala radhiyallahu anhu, la tashab illa man tastati'ul qiyami bihuquqihi wa la yuhwijuka li talabi huquqika bi kamali qiyami biha. Kata Imam Haddad, nasihat beliau yang seterusnya, qala radhiyallahu anhu, janganlah kamu bersahabat melainkan kepada orang yang kamu mampu melaksanakan hak-haknya. Tengok nasihat tasawuf ni, dia akan ajar kita apa? Bukannya biasanya kalau kita sahabat, kita nak kawan dengan dia kan, kita nak ambil hak kita dengan dia. Kalau saya kawan dengan dia, dia boleh buat ni dengan saya macam ni, belanja makan ke, belanja minum ke, bawa macam-macam lah benda baik yang kita boleh dapat hak dengan dia. Imam Haddad ajar kita, kalau kamu nak sahabat dengan seseorang, kawan dengan dia, pastikan kamu mampu melaksanakan hak-haknya. Kebalik saya nak kawan dengan dia, saya boleh tak tunaikan hak dia? Bukan saya nak kawan dengan dia, dia ni boleh tunaikan hak saya, dia boleh belanja saya, dia boleh macam-macam lah bantu saya, untuk saya kawan dengan dia. Bukan tu Imam Haddad ajar kita, bukan tu cara bersahabat. Kalau kita nak bersahabat, kita kena kata, saya boleh tak tunaikan hak dia? Apa-apa hak yang dia minta pada saya boleh tunaikan tak? Baru kamu boleh sahabat dengan dia. Inilah hamba yang bagus lah. Dan wala yujwijuka li talabi huquqika, dan dia pula tidak menagih kamu agar menunaikan hak-hak kamu. Kita kawan pula dengan orang tu pun tak menagih terhadap kita untuk menunaikan hak-hak kita kan? Kerana dia telah penuhi dengan sempurna hak-hak kamu. Sebab apa? Sebab dia pun telah menyempurnakan hak-hak kita. Sepatutnya dia tu marah kita tak tunaikan hak kita. Dia tak marah sepatutnya dia tu tak marah menunaikan hak kita. Kenapa? Kerana dia telah menunaikan hak kita kan? Kita nak kawan dengan seseorang tu, kalau kita ni perlukan nasihat, kita minta ada nasihat. Dia tak nasihat, dia marah lagi kan? Maksudnya dibantu kita. Maka dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, tengok kan,
hak-hak ni, siapa yang sempurnakan hak umat ni? Siapa lagi? Orang soleh lah, para sahabat. Dan Quran Allah Ta'ala berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ni, iaitu para sahabat, mengutamakan orang lain walaupun mereka berhajat dengan perkara yang mereka utamakan. Nabi lepas isyak dia kata, saya ada tetamu, siapa yang bersedia untuk layan tetamu saya, makan malam ni, siapa sedia untuk sambut? Sahabat kata, ya Rasulullah, malam ni saya sambut tetamu Rasulullah. Dia balik, dia tanya isteri dia, ada makanan tak untuk tetamu Rasulullah ni, tetamu kita, malam ni kita ada tetamu. Isteri dia kata, apa? Ada sikit je bang untuk anak kita, sikit je untuk anak kita. Baik, kamu tidurkanlah anak kita sehingga dia tidur, dan nanti bila tetamu datang, kita keluarkan semua makanan untuk tetamu, dan kamu cubalah pura-pura betulkan lampu, maka saya akan duduk bersama tetamu, pura-pura makan, biar tetamu makan dengan banyaknya, dengan seronoknya. Isterinya pun taat, isterinya pun buat, tidurkan anak, bagi tetamu makanan, pura-pura betulkan baiki lampu. Boleh kan? Kita kalau ada roti canai 1 bagi 2 pun okey lah. Ini 1 bagi semua. Ini sifat sahabat. Kan esok turun ayat Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Berlaku kisah kan dalam kehidupan kita di Malaysia ni apa? Seseorang tu tengah makan kat kedai mamak, kedai makan lah. Ada fakir miskin datang minta makanan. Tunjuk perut dia, tunjuk lapar kan. Kawan tu kata, tak apa, abang, ni kawan ni dia lapar, bagi dia makan, bagi dia minum, saya bayar. Biasa kita buat macam tu lah kan. Orang miskin tu kata apa? Tak nak, saya nak yang pinggan tu ya. Tuan baru 3 kali suap makan, tangan ada kari sikit, 3 kali suap boleh makan, bagikan. Kita pun katalah, tak apalah, saya makanan saya dah makan kan, tak sesuai orang makan. Tak apa, saya nak yang makanan dalam pinggan tu juga. Boleh tak? Bangun ke, bagi dia ke, ambil pinggan lain ke? Kalau tengah tak betul lah, boleh marah juga kan. Pergilah ambil, saya bayar. Kawan tu sabar, bagi juga. Ada berlaku kisah Nabi, berlaku tuan-tuan. Nabi tengah makan dengan para sahabat kan. Datang wanita, seorang wanita minta makan. So saya pun lapar, pergi makan. Sahabat lain menyenga je. Banyak lagi meja-meja VIP ni, kat meja Rasulullah juga pada minta. Kawasan Rasulullah pula marahlah sahabat ni. Dia kata tak apa, himpunkan makanan sikit bagi. Wanita tu kata apa? Tak apa Rasulullah, saya tak nak yang makanan tu, saya nak yang dalam mulut semua. Lagilah. Tonton makan pun tak ada suap kat bini mulut, tak ada. Suap kat anak mungkin lah kan. Boleh. Ini baru makan dalam pinggan, tinggal suap. Pinggan tu nak bagi orang minta sedekah tu. Wanita pula kacau Nabi, kata saya tak nak tu, saya nak dalam mulut semua. Lagi kawan tu sebelah kata, masalah perempuan ni kan, cik naas. Nabi tu tak apa, sabar Nabi tuan-tuan kan. Nabi keluarkan makanan tu, wanita tu makan juga. Dia kata wanita ni seorang yang celupa mulut, lepas makan bekas daripada makanan Nabi, terus menjadi wanita solehah. Jadi tadi makan, bagi makan kat orang tu nak dalam pinggan juga. Tuan dah ambil macam-macam lauk yang sedap ni, dia nak dalam pinggan juga. Nabi buat dalam mulut, kita takkan boleh tak bagi dalam pinggan. Memang kita banyak duit, memang kita boleh sponsor makan satu pinggan, satu cawan. Tapi nak berlaku ujian nak dalam pinggan kita tu. Esok kalau berlaku tu bagi tau, yang tak bagi pinggan tu. Jadi pada makan tu, terima kasih mak, terima kasih. Betul-betul apa? Hari ni abang jangan pergi mana-mana tau. Kawan tu kata tak sihat kot kawan ni. Dan memang tuan-tuan dalam kisah tu kata dia hari tu daripada KM nak ke Johor, adalah urusan kerja dia. Tapi dia ada urusan sikit, dia batalkan perjalanan tu. Tapi dalam kereta ke Johor tu tetap juga pergi. 4 orang, ganti dia seorang. Asalnya 4 orang termasuk dia, dia tak pergi, ganti seorang lagi 4 orang. On the way ke Johor, semua aksiden meninggal dunia. Satu pinggan tuan-tuan, hidup jauh. Kan? Memang ada satu lagi nasihat para ulama, sesungguhnya satu kebaikan menghapuskan satu musibah lepas tu. Kita buat satu kebaikan, buat satu infak, lepas sini kan kita akan ada musibah. Saya jatuh kereta, saya terjatuh slipper lah, macam-macam musibah lah lepas mati kita kan. Demam ke apa, macam-macam. Itu musibah bukan satu, pusing-pusing roda ni. Satu kebaikan menghapuskan musibah lepas ni. Lepas tu ada lah lagi dah. Kalau nikmat je bukan dekat syurga, bukan dalam dunia, syurga. Dunia ni memang tempat dia lah. Kan?
Setakat bagi yang pinggan tu patutnya boleh. Ni dalam mulut pun kalau minta kan bagilah. Buat kena kan? Ni hadis Nabi ajak bagi dalam mulut. Nabi pun miskin juga tuan kan. Satu ketika Nabi nampak satu orang ibu dalam keadaan anak dia menangis. Nabi kata, wahai ibu, kenapa anak menangis? Saya dah 3 hari tak makan Rasulullah, susu badan saya tak ada. Rasulullah pun susah juga. Rasulullah bagi baby tu kat saya, sahabat pegang, Rasulullah usap, Rasulullah keluar air liur bagi kat baby tu. Dan air liur je ni, bagi air liur. Tapi air liur Nabi bukan air liur saya, salah air liur saya kan. Nabi bagi air liur, Nabi bagi diminum, makan. Nabi kata, ibu carilah makan kan, supaya ada susu, bayi ni akan kenyang 2 hari. Wow, betul. Ada yang dia bagi liur je kan. Kita macam-macam ada, simpan lagi. Contohlah kan tuan-tuan saya kan, bukannya Nabi pun hidup senang sangat. Ada liur je kan, perigi datang, perigi buta dah, habis air dah lah, susah, air tak ada. Nabi datang, Nabi doa, Nabi ludah, keluar air lepas sekarang. Musalamah kazab, orang cakap dia Nabi palsu kata, ni perigi tak ada. Dia pun tanya, Muhammad kalau ni buat apa? Dia doa, dia ludah. Sahabat kazab pun doa, ludah, kering tu lepas sekarang. Dia Nabi palsu, tak apalah. Hazza wallahu a'lam, yang baik pada Allah, maaf pada kelemahan saya. Semoga ada manfaat tazkirah kita pada malam ni. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dari surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.